Yang ke-8 dia panggil lafif mafruk. Lafif, cuba sebut lafif. Lafif ni double. Lafif, L-A-F-F-I-K, lafik. Lafik. Lafik, lafik. Seperti ni, seperti waqa. Waqa, ni dah terima duka, waqa. Huruf elah di kepala dan juga di akhir. Ini dia kata lafif. Lafif, dan dia dipisahkan oleh qaf. Jadi kita kata lafif mafruk. Lafif mafruk. Mana? Cuba sebut lafif mafruk. Lafif yang berpisah, double yang berpisah. Mafruk. Ada lagi satu, nombor 9, lafif makrun. Cuba sebut makrun. Makrun ni korin. Teman. Kadang kita tengok, nampak Datuk masuk dah balik, tapi ada lagi berjalan situ. Telefon kat mana Datuk? Dekat highway. Ni macam Datuk ni. Tu korin dia tu. Dia tinggal. Okey. Okey tuan-tuan. Dia lafif juga. Tak tahulah, aku tak faham juga. Allah alam lah. Seperti ni, nawa. Nawa ni maknanya berniat. Ini huruf ilah. Dekat-dekat tak? Kalau dekat-dekat dia kata double makrun. Makrun ni berturut-turut. Nawi. Ya? Nawi Naya. Nawa. Ingat nama dia saja. Sikit-sikit. Itu Nawawi. Tak ada elah pun situ. Ini Nawa ni. Bila kata orang semayang semua sebut Dr. Nawi. Ya tak? Ya, ambil. Tak ada ke? Okey. Tak ada lagi. Okey, terima kasih makan. Sama. Sedap makan tu. Okey. Jenis apa tu? Fa'al kan? Okey. Yang ke-11. Itu silap tu. 11, 12, 13, 14, 15. 10 ya. 10. Yang 10 tu, yang sebelah tu tulis nombor 10. Okey. Mazid tu artinya tambah. Okey ni tuan-tuan. Ni apa makna tambah? Macam ni. Macam kita kata perkataan nazala. Ru dia asal nazala. Nazala ni maknanya turun sendiri. Tapi kalau kita tambah alif jadi anzala. Jadi dia diturunkan. Selalunya mayat tak turun sendiri kan. Orang mati dia dekat atas, dia kena bawa turun. Kalau mayat berjalan sendiri, sudah. Siapa awak ni? Saya mayat. Sudah. Anzala tu ni menurunkan. Anzala ala abdihil kitab aywaja. Diturunkan ke atas hambanya kitab. Tapi ruh dia nazala. Ini nama dia mazid. Mazid tu artinya tambah satu. Dia boleh tambah depan, dia boleh tambah tengah. Bila tambah tengah, nazala. Nazala ni turun-turun. Dia turun naik. Budak-budak kan? Turun naik. Okey. Turun naik. Main-main turun. Kali turun kali naik. Apa nak orang ni turun naik? Turun dah. Kan? Okey. Ini mazid satu. Okey. Tanazala. Cuma mana ru dia? Nun, za, lam. Tambah berapa? 2. Tambah 2, dia panggil tanazala. Macam tu juga. Tanazala ni, tu duk kerja dia turun naik je. Orang tanya kan, naik turun. Tanazala. Tambah berapa tadi? Tambah 1. Tambah 2. Tambah 3. Ni. Tambah 3. Tak tanazala. Ni tak ada kerja lain. Main turun naik je. Ya? Okey. Itu tambah. Jadi yang tambah tu nama dia mazid.
Jadi bila kita buka Quran nanti, kita akan tahu semua 20 ni kita tahu. Kalau jumpa fi'il je, dia tak akan lagi 20. Mazid ke dia? Sulasi ke dia? Rubai ke dia? Okey. Okey. Yang ke-11, mujarrad. Mujarrad. Mujarrad ni lawan mazid. Mujarrad ni maknanya sulasi, tak tambah apa-apa. Ya, macam kita kata ni, macam kita kata ni nazalah ni kan. Ini ada mujarrad. Mujarrad ni maknanya no apa tu, tambahan. Tak ada tambah pun. Mujarrad. Asal ya. Okey. Mujarrad. Yang ke-12, mutaaddi. Tahu tak mutaaddi? Mutaaddi ni kita kata transitif. Ya, mutaaddi ya. Mutaaddi ni transitif. Okey, mutaaddi. Ni macam akala Muhammadun as-samaka. Bila fa'il ada mangsa, maka ini nama dia mutaaddi. Jadi bila kita buka Quran, jumpa fa'il, lepas tu ada isim bagi depan, ini isim fa'il, ini fa'il. Dan ada pula isim bagi atas, ini isim mangsa maf'ulun bih. Kenapa isim bagi atas? Ada 12 sebab. Salah satu sebab dia jadi maf'ulun bih. Kenapa isim bagi depan? Ada 8 sebab. Kenapa dia jadi fa'il? Ingat lagi tak? Jadi ini sebenarnya macam benda tu je ni, benda tu je. Punca dia dari 23. Semua dari 23. Pegang 23 tu. Tapi yang ni sebagai explain, sebagai kita kata sebagai support kepada 23. Melampau. Bila melampau ni ada mangsa. Bila lazim ini mutaaddi. Ada lazim datang mansur. Lazim ni kenapa nama dia lazim? Biasa. Dalam Quran biasa, banyak dapat. Lazim. Surah lazim. Surah lazim surah biasa. Surah biasa kan? Lazim, ya. Lazim ni yang tak ada mutaaddi. Seperti nazala. Nazala aliyum. Ali turun. Dia tak ada mangsa. Dia turun mesti ada jar majrur. Turun dari mana? Turun dari rumah. Nazala aliyum minal baiti. Turun dari rumah. Ini bukan maf'ulun bih. Ini jar majrur. Ini jar majrur. Tapi nampak memang nak dapat lah. Dia punya tanda-tanda tu gini. Tengok Cik Tan ni dah duduk macam tu, confident lah tu. Din pun dengan begitu je. Pastikan dapat. Pastikan anda dapat. Kalau tak dapat, mubazir masih duduk sini 2 jam. Dan tertahan selama hampir 2 tahun. Jadi mesti dapat. Kalau tak dapat, panggil ustaz. Pergi rumah. Pergi rumah, panggil ustaz, pergi rumah. Dan kegemaran dia udang galah je. Jangan risau. Tak apa. No problem. Pergi Bukan orang tahu dah, saya bukan benda gurau-gurau je, kan nak suka kan. Daripada kalau tidak kena pergi tengok lawak ibu, apa bapak lawak tu. Marah je lawak. Bapak lawak. Saya tak tahulah kenapa orang suka sangat marah je lawak. Orang Melayu. Yang ayat lazim dia kena tak ada isim baris atas. Tak ada. Yang adanya jar majrur ataupun zaraf. Okey? Okey? Mutaaddi. Lepas tu maklum. Pernah dengar tak fa'il maklum? Fa'il majhul? Maklum ni ada pembuat. Majhul pembuat tak ada? Ada fa'il. Tengok bukan main lagi. Dalam makna tu ada fa'il dia. Ni. Akala Muhammadun as-samak. Dia ni fa'il mutaaddi. Mutaaddi tak? Sebab ada mangsa. Ya. Tapi dia ni daripada mutaaddi, dia jadi majhul. Dia jadi majhul.
Majhul ni bila akala ada tapi Muhammad tak ada. Pergi-pergi masuk ikan dah kena makan dah. Tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Jadi bila macam tu kita letak as-samad sini. Ni tengok ni. Tengoklah ni duk bercakap. Ya. Akala Muhammadun as-samaka. Bila Muhammad tak ada, dia kata ukila. Ukila ini as-samaku. Jadi ini kalau ini jadi fa'il ketika dia ada ikan, ketika dia tak ada, ini ikan ambil tempat dia. Jadi dia ni jadi naib fa'il. Naib pemuda. Ingat naib? Naib fa'il. Jadi apa sebab isim bagi depan? Salah satu dia jadi naib fa'il. Dia tak pergi ke situ juga. Okey? Okey? 23 kan? Okey. Okey, jangan tanya banyak. Nanti tak habis. Yalah. Yang ini nama dia majhul. Yang ini nama dia maklum. Maklum ni diketahui orang. Majhul ni tak ada orang. Yang ada ikan je. Jadi ikan kena tukar. Boleh tak? Jadi di sini nama dua lah. Satu muta'addi, satu maklum. Ini fa'il madi muta'addi dan ini fa'il madi maklum. Jadi dua nama pada satu orang. Tapi sebenarnya 20 nama ni untuk satu fa'il saja. Kita boleh terangkan. Kalau nak sebut nama ni fa'il ini bab 3 ya. Ini fa'il madi, ini fa'il muta'addi, ini fa'il lazim. Banyak kan? Jangan takut. Okey. Yang ke-16 mabni. Semua fa'il madi mabni, betul tak? Semua fa'il amar mabni, betul tak? Fa'il mudhari' 13 mu'rab, 1 mabni, betul tak? Okey. Yang ke-17 mu'rab. Mu'rab fa'il mudhari' yang mu'rab 13 saja. Ingat lagi tak? Okey. Yang ke-19 18 sulasi, rubai. Sulasi tu ni syaribah sulasi. Ya, syaribah sulasi. Kalau rubai asyraba. Boleh? Asyraba ni menyuap minum. Saya pergi melawat sahabat saya umur 79 80 tahun. Sugur. Kenapa sugur? Isteri baru meninggal. Isteri 4 tahun lebih tua pada suami. Dia nak beritahu ni. Kaum suami nak beritahu. Dia ni setiap pagi bawa isteri. Isteri tu macam kayak pisau bekas je. Kurus kering. Bawa pergi bilik air. Basuh najis. Mandi. Shampoo rambut. Lama bedak ni. Saya kata rambut ajar sikit je shampoo juga. Dia kena suruh cukur shampoo juga. Sebab dari muda shampoo. Dia tak ada rambut dah ni. Dia digorak dengan. Kata Ustaz, saya tak ada kelar Ustaz. Pasal orang gaji tak ada. Jadi saya kena jaga isteri. Saya sampai-sampai tu tak buka pintu. Intai ke pintu tengah kepong isteri. Wak keluar dari dapur. Just imagine saya sendiri menangis. Kepong isteri. Isteri tua pada dia 4 tahun. Murid kelas bahasa Arab tu. Kepong isteri. Lepas tu, wak masuk balik Ustaz, isteri saya buang air, masuk dalam bilik air. Kalau dia penat sangat, letak atas troli. Atas troli, tarik dengan tali, tarik. Sedih tak? Saya menangis tengok. Hari ni saya pergi jumpa dia sedih sangat. Sedih kerana isteri meninggal. Kalau kita, isteri dah meninggal tu, lepas beban kan. Masalahnya sekarang ni, di mana anak? Di mana anak duduk? Anak jurutera. Anak arkitek. Di mana duduk? Setiap kali isteri rindukan anak dia, bawa naik pergi Kelang, drive. Awak 79 tahun drive kereta pergi Kelang, tunjuk anak tengok. Jadi di manalah anak kita sekarang. Jadi itulah kita nak jaga. Ini satu keinsafan pada kita. Yang pertama sekali, moral of the story is suami macam mana. Inilah saya kata suami ahli syurga. Suami misali. Hebat tak? Hebat. Saya meniti air mata tengok. Okey tuan-tuan, kita sambung ya. Salimah yang punya ada letak Ini
helai ini, helai kita nak melihat makna ayat ini. Lepas tu maqasid mana dia? Ingat tak maqasid? Maqasid itu perancangan strategi yang kita beri helai dulu. Ataupun dia kata maqasid syar'iyah. Maqasid dilaksanakan oleh qawaid fiqhiyah. Jangan lupa tu. Okey. Cuba tuan tengok. Ini tajuk dia menuju mukmin sejati. Bagaimana kita nak menjadi seorang mukmin yang hebat di sisi Allah. Inilah tangga-tangganya yang Allah telah sebut dalam Al-Quranul Karim. Ya, kita dah bagi dulu kan, ada 19 ciri-ciri mukmin sejati. Yang pertama dia kata, foundation dia, iman itu ada naik turun. Iman itu ada keluar masuk. Ya, Nabi kata dalam hadisnya, iman itu ada pasang surut. Apa bukti dalam Al-Quran? Bukti dalam Al-Quran, surah 27, ayat 24 hingga 25, surah 25, ayat 27 dan 30, dan surah 22, ayat 11 hingga 13. Jadi bila kita baca ayat ini, kita tahu ini ayat berkenaan dengan maqasid akidah. Betul tak? Maqasid akidah. Okey. Dan peringkat untuk menuju mukmin kamil, mukmin sejati ada 4 peringkat. Peringkat pertama, kenalah masuk Islam dulu. Okey, dalam nak masuk Islam tu bukan kena paksa. La ikrah fid din. Tak ada cari makan. Kita baru nak cakap. La ikrah fid din, tidak ada paksa dalam Islam. Jadi masuk Islam tanpa paksa tu surah 2 ayat 256 dan surah 49 ayat 14. Ada banyak lagi. Tengok mungkin ada ni. Okey, tapi ini kita maksudkan hanya ayat-ayat yang pilihan. Mungkin ada ayat lain lagi, mungkin banyak ayat di bawah tangga 1. Okey, bila tangga 1 dah masuk, kita mesti pergi tangga 2. Tangga 2 tu kita kena belajar Al-Quran sampai kita benar-benar faham. Dalam Quran tu ada rusdu. Rusdu tu mana petunjuk? Petunjuk. Ada ghayu. Ghay itu maknanya syaitan. Bukan ghaib. Ghayu minal ghayyi. Ghayu itu maknanya perangai-perangai jahat. Jadi kalau kita nak beriman, nak menuju mukmin sejati, kena pakai rusdu. Jangan kita pakai ghay. Ya, al-ghasdu minal ghayyi. Kan kita baca doa lepas sembahyang kan? Okey, bila sudah masuk Islam, kita pergi tangga ketiga. Tangga ketiga, kita dah kenal ghay, mana dia ghayu tu? Kita kena jauh diri daripada ghayu. Dan elak daripada bertemu dengan orang yang berghay. Berghay ni orang yang jahatlah perangai, tabiat udur. Ya. Kita minta dalam sembahyang berapa kali? 5 kali sehari, ya. Ya, al-ghayyu minal ghasd. Ya. Mustaqim itu jalan yang baik. Lawan dia al-ghay. Okey, jadi ghayyu ni sesat barat. Sesat barat. Dan kita kena mengikut yang rusdu. Rusdu ni mustaqim macam Tuan Haji Tan kata tadi. Rusdu. Nama dia banyak, mustaqim pun banyak. Ya, rusdu pun sama kan? Kalau rusdi rusdi tu ni petunjukku. Aku. Okey. Ada banyak ayat. Di sini dimasukkan 1, 2, 3, 4 ayat. Ayat surah 3 ayat 193. Surah 8 ayat 2. Surah 3 balik ayat 179. Dan surah 25 ayat 1. Ini surah-surah ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita nak menjauh diri daripada ghay. Untuk nak mencapai tahap yang keempat. Tahap keempat, tahap paling tinggi sekali, iaitu tahap yang kita tidak lagi terlepas. Kita sentiasa orang kata engage dengan rusdu. Mana all the time kita tengok rusdu. Bila rusdu ni banyaklah kaedah kita berbelanja, kaedah kita menguruskan keluarga, rumah tangga. Itu kita rusdu. Rusdu ni mendapat bimbingan Allah.
Daripada rasyada, fi'il dia. Ar-rusdu tu isimnya. Mendapat bimbingan Allah. Bagaimana kalau kita segala urusan kita mendapat bimbingan Allah? Hebat. Hebat kita. Jadi untuk itu ada dua ayat yang kita maksudkan. Surah 43 ayat 43 dan 44 dan surah 22 ayat 51. Ayat 54. 54. Ya, 54. 54 ya. Jadi sekarang ni tengok anak panah tu. Anak panah sebelah kiri itu jalan tangga menuju mukmin sejati. Ya. Tidak terpaksa, tahu yang benar, berpegang dan tidak lepas sama sekali daripada apa yang benar. Kita tak mau pagi okey, petang tak okey. Kalau pagi okey, iman kita pasang. Kalau petang tak okey, iman kita surut. Jadi tak mau iman kita pasang, surut. Tak mau Jadi, so sekarang ni kita lihat tangga keempat. Tangga keempat, cuba kita buka surah 3 ayat 103. Apa dia kata? Ya? Okey. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Okey. Jadi ayat dia ada kita wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang berada di tingkat 4 paling tinggi sekali. Orang ini adalah orang yang wa'tasimu, senantiasa berpegang bihablillah, dengan agama Allah, wala tafarraqu, dan orang ini sama sekali tak gentar, tak berpisah. Dalam apa juga keadaan, dia tetap berpegang pada Allah. Keadaan susah, keadaan senang, dia tahu ini semua daripada Allah. Bila susah, dia kata ini Allah uji saya. Allah ambil 1, Allah nak ganti 100. Itu perjanjian, itu janji dia. Lebih baik. So dia sabar, tak apalah, tunggulah, sabarlah. Ya. Dia ingat inna ma'al usri yusra. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru, dan orang ini nikmat Allah, dia sentiasa anggap benda yang datang kepada itu nikmat dari Allah walaupun duka. Iz kuntum a'da, kalau dia tu dalam keadaan bermusuh, maknanya dia orang musuhi dia ataupun orang benci dia, fa'alafa baina qulubihim, dia sentiasa baik. Tak apalah, awak buat saya tak apa, saya sentiasa sangka awak ni baik. Fa'asbahtum, maka dia ni sentiasa jadi saudara. Orang benci pun saudara. Sebab Nabi kata, orang yang paling baik dalam dunia ni adalah orang yang dibenci tapi dia masih lagi nak bersaudara. Hebat tak? Itu dah masuk politik. Okey, orang ni Tuhan kata wa kuntum ala wa terjemahlah wa. Wa tak berarti terjemah. Dan kuntum, kamu semua, ala atas syafa hufratin. Syafa ni maknanya tepi bibir neraka. Maknanya orang macam ni, wa kuntum, dalam duduk di tepi bibir neraka, di tepi kawah. Kalau dia berada di tepi kawah, sebabkan dia berada di tahap 4, fa anqadhakum minha, Allah selamatkan, gelincirkan dia jatuh masuk syurga. Fa anqadhakum minha kadzalika, demikianlah yubayyinullah, Allah telah abadikan janjinya fi ayati, dalam Quran yang kita baca, la'allakum tahtadun, yes, kamu akan terus mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tak? Inilah dia orang yang berada di tahap 4. Di tahap 4. Tahtadun, di tahap 4. Mana segala dugaan, segala kecelakaan yang Allah timpa kita, kita tetap berada di tahap 4. Kita tak turun tahap 3, tahap 2. Jadi iman kita sentiasa ada. Okey tak? Okey, kita tengok lagi satu ayat. Okey. Kita tengok pula ayat pertama, iaitu surah 2 ayat 256. Ayat dia berbunyi, tangga 1, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad
tabayyana rusdu minal ghayy. Ada tak ghayy? Maknanya Tuhan kata dah jelas petunjuk dan jahat. Ghayy itu dan jahat. Ya. Faman yakfur bitaghut, dan sesiapa yang benci taghut, dia benci jahat, wa yu'min billah, dan dia beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan sesungguhnya dia telah berpegang dengan ni tali yang kuat, lam fisama laha, dia tidak mungkin berpisah. Lepas tu wallahu samiun alim, Allah tahulah apa yang dipegang selama ini. Itu maksud dia. Maknanya agama tak ada paksa. Okey, boleh tak? Okey. Jadi apa guna kita bawa ni? Guna kita bawa ni untuk membolehkan kita tahu ini makosid berapa. Ini makosid 1. Dalam makosid 1 ada ayat suruh, ada ayat larang. Yang ini suruh ke larang? Suruh. Arah. Jadi kalau kita nak mencapai tahap bimbingan Allah, tahap 4, kita mestilah sentiasa tak boleh berpisah dengan petunjuk Allah. Dan mestilah kita sentiasa, orang kata, sentiasa menerima kesabaran dari Allah. Dan kita mestilah sentiasa ikatan kita kuat dengan Allah. Jadi barulah kita sentiasa mendapat bimbingan Allah. Barulah boleh kita berada di tahap 4. Jadi itu satu contoh. Ya. Nanti kita bawa minggu depan kita bawa pula makosid lain pula. Makosid harta. Ini makosid akidah. Akidah. Makosid 1 ayat 256. Okey. Okey. Okey tuan-tuan, cuba kita lihat ni. Ini helaian ini ada 2 muka surat. Okey. Ini berkaitan dengan apa yang kita bagi dalam laju-laju tadi. Muka surat yang sebelah kanan tu, i'rabul fi'lil mudhari' marfu' wa bina'uhu. Tuan-tuan boleh tulis Jawi. I'rab tu maknanya menganalisa bacaan fi'il mudhari' berbaris depan, dan bina'uhu tu perubahannya atau pembinaannya. I'rab tu maknanya menganalisa fi'il mudhari' baris depan dalam Quran. Fi'il mudhari' ada 3, baris depan, baris atas, baris mati. Ingat tak? Ini saya bagi depan. Okey? Okey. Tengok yaf'alu. Nampak tak yaf'alu pula? Ingat, yaf'alu tu dhamir dia huwa, betul tak? Kalau yaf'ala ni dhamir dia huma, betul tak? Okey, bagaimana kita nak baca yaf'alu tu? Kita baca yaf'alu marfu' bid-dhammah. Ini dalam ni lain sikit. Marfu' bid-dhammah li tajarrudihi, kerana tiada minan nawasib, alat nasab dan alat jazam sebelum tu. Betul tak? Betul tak? Li'annahu lain. Mana? Okey, yaf'alu tu bacaan dia dalam bahasa Melayu baris depan dengan dhammah. Li tajarrudhi, kerana tiadanya di depan dia tu alat nasab dan alat jazam. Ya. Okey, tengok ni. Huwa yaf'alu marfu' berbaris depan bid dhammah, dengan dhammah. Nampak tak dhammah depan tu? Li tajarrudhi, kerana tiadanya minan nawasib, alat-alat nasab wal jawazim di depan, wa awamilil bina. Awamil, amil tu, awamil tu alat. Alat-alat awamil. Amil. Awamil. Tak apalah, ini kita try je. Saya beri contoh je ni. Awamil artinya alat-alat. Alat-alat yang boleh mengubahkan fi'il mudhari' tu daripada bahagian depan kepada bahagian atas ataupun di bawah. Itu maksud dia. Alat dia nasab lah, nasab jazam lah. Dan ada lagi alat yang sebelum tu. Ada banyak lagi alat selain daripada jazam dan nasab. Okey, mana dating? Rasa nampak macam lemah je. Tu. Dah baca dah ni. Baca dah ni yang molek ni. Nanti kita kena print balik dah. Nanti. Okey, tuan. Okey, tuan.
Ni fi'il mudhari' kalau ada an dan saudara dia jadi an yaf'ala, betul tak? Kalau ada lam, dia jadi lam yaf'al. Tetapi selain daripada alat lam dan an tadi, ada lagi alat lain yang menjadikan fi'il mudhari' tu berubah baris. Itu nama dia awamil. Awamil ni alat-alat lain yang menyebabkan perubahan fi'il mudhari'. Okey? Okey. Okey. Tak apa, satu saja. Okey. Okey, ni jangan ni. Awamil. Nama dia awamil eh. Tak apa, jangan risau. Yang kedua, yaf'ala ni. Nampak tak yaf'ala ni? Yaf'ala ni dhamir dia humah kan? Yaf'ala ni makna dia berdua buat. Marfu' tak? Apa dia marfu' bi subutin nun, betul tak? Pernah dengar tak subutin nun? Subut nun tu maintain nun. Subut tu makna kekal nun, maintain nun. Sa berwater. Aduh. Ni. Subut itu maintain nun. Allah Akbar. Ni saya sebut ni. Subut itu dalam bahasa Arab Subut tu maknanya tetapkan nun, maintain nun, kekalkan nun. Okey? Kalau dia marfu' kena kekalkan nun. Okey? Boleh tak? Okey. Tengah ya. Tuan-tuan nak beritahu, isim 5 pernah dengar tak isim 5? Pernah kita. Tadi ada fi'il 5. Fi'il 5 nama dia af'al khamsah. Yang mana dia fi'il 5? Nombor 2 tu. Yaf'ala ni tu fi'il 5. Yaf'aluna tu 1. Taf'ala ni 1. Okey? Di bawah tu. Tengok tak yang di belakang ni ada af'al khamsah. Yang ada alif nun, waw nun di belakang dia. Itu nama dia fi'il 5. Yang isim 5 ada tadi. Okey? Boleh? Okey, boleh? Okey. Tak apa. Saya tunjuk sesa. Minggu depan bawa dah. Okey. Bawa. Okey, habis dah. Okey. Di sebelah kiri tu belum lagi. Belum lagi. Dia kata ayah dia tunggu nak ambil kereta tu, nak balik cepat tu. Belum lagi. Sebelah kiri ni cara membaca fi'il madi. Boleh? Sebelah kanan cara membaca fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' yang bagi depan. Sebelah kiri ni cara baca fi'il madi. Fi'il madi itu bina tu pembentukan. Bina tu maknanya binaan. Binaan. Okey, binaan fi'il madi, pembentukan fi'il madi. Tengok. Fa'ala mabniun 'alal fathah. Kan? Nampak tak? Tapi dalam kitab ni dia letak asing sikit. Dia kata harakatu binaihi al-asasiyah. Maknanya baris dia adalah asal. Asal. Sebab baris asal dia fathah. Okey. Okey. Sebab yang jadi susah bahasa Arab ni sebab dia istilah lain-lain. Jadi kita pakai lain. Kalau kaedah saya fi'il madi, fa'ala fi'il madi, mabniun 'alal fathah, habis dah. Tak payah sebut lagi dah. Fa'ala fi'il madi mabniun 'alal fathah. Ya. Fa'ala fathah ya. Fa'alu mabniun 'alal dhammah. Senang je kan? Kita jangan baca huruf akhir yang mati tu, kita baca huruf akhir yang hidup. Okey, macam fa'ala huruf akhir yang hidup lam, betul tak? Fa'alu huruf akhir yang hidup lam. Yang belakang tu semua mati. Mati jangan baca sebab mati tu dhamir. Mati tu dhamir, okey? Menunjukkan dia laki perempuan 1 2 3 kan? Tak apa, jangan risau Tuan Haji Zahri. Dapat. Tak lama dah dapat. InsyaAllah. Kita ada nak jember tu, kita akan ganti juga 5 lagi. Sebab 5 lagi tu semua drill supaya tuan-tuan faham. Okey. Lepas tu kita rehat sekejap insya-Allah. Bukan rehat hari ni.
Habis tu kita rehat lah 2-3 bulan ke. Okay, okay. Bila kita rehat tu, mana kita hari Ahad, oh nama kelas. Cuba gambarkan 2 tahun tuan-tuan dengan saya 100 kali mengorbankan hari Ahad. Bukan benda yang kecil. Saya menahan tuan-tuan ni dengan segala kerja yang banyak, dengan anak cucu. Datuk kata 2-3 kali dia. Tak miss kan? Tuan-tuan nak Tuan Haji Sahak. Tengok, cuba gambarkan hari pertama dia cuti tu, hari Ahad tu dia dengan Prof. Okay, kita jalan yang ini kan. Kan? Baru nak jalan kan? Dia tak pernah miss. Tak pernah miss dia. Kalau miss tak ada gambar. Surah Al-Mu'minun 4 ayat terakhir. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Lepas tu ayat akhir sekali tu wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ayat ini kita baca bila kita menghadapi kesulitan seperti orang pengsan, orang jatuh, orang heart attack. Ya, jadi kaedah dia ada. Kaedah dia yang pertama sekali, kita tidurkan orang tu, kalau dapat tidur jatuh dan sebagainya, kita dongakkan kepala dia ke atas. Jangan ke siling, ke dinding. Jangan ini ke atas. Bila dia tidur macam tu, kita ke depan kan. Angkat kepala dia tu, letak atas lutut kita, atas bantal, atas apa-apa yang ada di situ, biar dia macam tu tengok. Dalam keadaan dia koma, dia pengsan tu, kita ambil ayat tu, tiup pada air. Kalau tak ada air, kita baca, kita raut muka dia sampai dia sedar. Sampai dia sedar. Ya, itu bila ada orang tanya saya, sampai dia sedar. Bacalah 5-6 kali pun tak apa. Tapi setiap kali kita baca, bila ayat akhir tu kena baca waqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bacalah 20 kali ayat akhir tu sampai dia sedar. Dia punya kaedah dia, orang yang kena sakit jantung ataupun orang jatuh, orang kena heart attack ni, dia sebenarnya kalau dia pengsan bukan kerana apa-apa dalam tu internal injury, no, tidak semestinya, tapi dia terkejut. Dan ada orang boleh mati kerana terkejut. Jadi kaedah kita pulihkan daripada keterkejutan dia tu dengan cara kita simbah air, masukkan air dalam mulut dia, ataupun kalau dia tak juga sedar, kita sedut mulut dia tu ataupun hembus hidung dia tu. Itu kedua. Atau ketiga, kita tekan dia punya dada tu sampai dia bergoyang, sampai dia bergerak. Tekan. Kalau tak tahan, angkat kaki, tekan. Pelan-pelan lah kan. Sampai dia tanya, Haji ke Najib ke, kena tak? Dia tak kenal lagi. Kena tak? Dia tak kenal lagi. Kena tak? Sampai dia, kalau dia tak mati, dia akan kata ketika itu terus baca lama air. Kalau boleh bawa dia berjalan, biar dia ingat mana dia tidak akan mudarat. Kerana ramai orang yang tidak sedar, dia mati begitu saja kerana terkejut. Sebenarnya bukan kerana internal apa-apa injury, tak ada. Dia mati kerana itu ada dalam kitab. Dia panggil Al-Ijazut Tibbi bil Quran. Sebab organ kita ni secara scientifically dia terdiri daripada juta-juta urat saraf. Kemungkinan ada beberapa urat saraf di situ yang putus, tapi bila kita pulihkan balik kesedaran dia, mana dia akan bina urat-urat baru yang akhirnya dia boleh ingat kembali, ya, pada masa yang segera. Itulah sebab badan kita ni, dia punya pertumbuhan dia very fast, walaupun kecuali kalau orang spinal cord ni dah mati, dah putus, kata apa dah kan. Kalau sekadar dia lupa postcode rumah dia tu, tak apa. Okey, 1 hingga 15. Last kali baca. Anak kita jatuh dari rumah. Ya, isteri kita licin di dapur, pengsan juga. Ya, janganlah buat bila isteri pengsan, biarlah, tak apalah, biar dia pengsan. Jangan.
baca. Jadi fotokopi ayat tu salin duduk berhenti sejuk baca. Dia pejabat kan kita tak sedar. Orang aksiden dalam kereta, banyak kali saya jumpa aksiden sebelum bomba mari, kita tolong dia banyak kali dalam perjalanan, ada pengalaman banyak. Inilah ayat dia, surah Al-Mu'minun. Ya, ya, tiup je tak apa. Kalau tak ada air, tiup. Tapi lebih baik ada air, sebab ada air itu boleh menyejukkan dia, boleh mengembalikan orang tu supaya sedar. Jadi bila dia sedar, dia akan sedar. Orang Terengganu panggil mamai. Mamai. Bila mamai tu, tuan-tuan kena terus bawa dia, mandikan dia bagi sejuk, biar dia mandi, segarkan dia, ataupun ajak dia bercakap. Jangan peduli pasal darah dia keluar banyak mana, tak apa. Ya, boleh tutupkan darah dia tu dengan membaca inna ataina. Tengok darah banyak keluar kan, baca inna atainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bab tepuk, darah berhenti. Kalau darah tak berhenti tak lama lagi dia berhentilah. Lepas tu kena yakin. Lepas tu tepuk macam tu, tepuk darah. Dan beberapa perkara yang perlu kita ingatkan, kalau kita tak biasa buat pernafasan, jangan buat. Ya, dan yang kedua, kita kena masuk jari dan tangan ni dalam mulut dia. Kalau dia dah kancing gigi tak ada masalah, tak boleh buat apa dah. Masuk jari. Kalau dia mulut terbuka tak apalah. Kalau nampak mulut tertutup, dia dah kancing ni, itu masalah. Itu satu masalah yang bukan kecil. Ya, jadi bacalah 4 ayat tu kalau ada apa-apa. Jadi dah sementara tu ambillah kayu letakkan. Sudah. Kalau kena anak kita, ya. Ayat yang 114. Apa hasibtum? 115. Apa hasibtum? Okey. Okeylah ya. Insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر